Salam sejahtera. Ini keputusan terkini Kerajaan Malaysia berkait dengan isu Palestin dan juga isu Israel. Malaysia tegas tidak akan benarkan syarikat milik Israel melabur di negara ini. Jadi lepas laporan ini, kalau ada kata-kata, cakap-cakap, berita-berita kononnya Malaysia menerima pelaburan daripada syarikat milik Israel, percayalah itu semua adalah fitnah dan pembohongan. Jangan Anda termakan bohong fitnah tersebut. Nanti jangan-jangan Anda pula bersekongkol membuat dosa. Apalagi kalau Anda menyebar, itu lagilah dosa kan. Menyebar fitnah itu seperti membunuh orang. Jadi kalau kerajaan Anda kata Malaysia tegas tidak benar, bukan mempertimbang mereka tidak benarkan sama sekali syarikat milik Israel melabur di negara ini. Malaysia tidak pernah menghalang mana-mana syarikat untuk melabur di negara ini, namun tegas dengan pendirian untuk tidak membenarkan syarikat milik Israel menjalankan aktiviti di negara ini, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata ketegasan kerajaan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hal itu dapat dibuktikan apabila syarikat perkapalan ZIM milik Israel telah disekat daripada berlabuh di perairan Malaysia sejak Disember lepas. Walaupun kita tidak menghalang mana-mana syarikat untuk melabur di negara kita, tetapi tidak untuk syarikat milik Israel, katanya. Pada sesi penerangan Kamar Khas di Dewan Rakyat, berhubung penjualan saham Malaysia Airport Holdings berhad kepada Global Infrastructure Partners GIP. Beliau juga berkata kerajaan Madani juga kekal teguh dalam pendirian mempertahankan dan membela nasib rakyat Palestin. Selain peranan aktif turut dimainkan institusi di negara ini yang bersolidariti dan menyumbang untuk mangsa kekejaman Zionis. Amir Hamzah berkata di platform antarabangsa, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri tidak jemu untuk berbicara dan menyuarakan gesaan kepada pemimpin dunia, termasuk kuasa barat, agar kekejaman rejim Israel terhadap Palestin dihentikan segera. Amir Hamzah berkata, Malaysia juga telah menyuarakan ketegasan di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB supaya negara Palestin mendapat keanggotaan penuh dalam badan dunia itu. Kita juga sokong penuh keputusan resolusi gencatan senjata dan konsisten salur bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza, katanya. Anwar yang juga Menteri Kewangan pada 25 Jun memberitahu Persidangan Dewan Rakyat bahawa penjualan pegangan saham dalam Malaysia Airport Holdings dan berhad kepada GIP melalui syarat yang ketat. GIP merupakan pelabur infrastruktur terkemuka yang menguruskan aset bernilai 112 bilion US dollar bagi pihak pelaburannya yang merangkumi kira-kira 500 institusi pelaburan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ini ialah berita keputusan kerajaan yang harus kita tahu. Malaysia tegas tidak Malaysia tegas tidak benar syarikat milik Israel melabur di negara ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Isu jerit-menjerit, marah-memarah, gaduh-gaduh, bak seperti kera, kata seorang netizen, menjadi buah mulut netizen sekarang ini. Baru buka sidang Dewan Parlimen beberapa hari yang lepas, sudah kelihatan adegan episod teriak sini teriak sana, macam kena sakau, macam orang meroyan di Dewan Parlimen. Netizen mula meluat melihat wakil-wakil rakyat yang ada di Malaysia, tak kiralah itu daripada kerajaan maupun ada daripada pembangkang. Mereka kata
mereka berbahas atau mereka sedang um, merapu, merepek di sana kata mereka. Sehingga ada yang kata rugi bayar mereka punya gaji dengan pembayar cukai Malaysia. Mereka ada di Dewan Parlimen bukan berbahas untuk kesejahteraan rakyat, tapi saling mempertahankan diri, saling tembak-menembak, tiada kesudahannya. Bukan netizen saja yang perasan perkara ini. Timbalan Speaker Dewan Rakyat pun perasan perkara ini. Sehingga beliau tidak tahan lagi. Sehingga perkara ini ditegur. Kata timbalan Speaker Dewan Rakyat, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Nah, kan dah kena. Bukankah ini lebih pedas, lebih panas daripada kata-kata saya tadi? Saya hanya menyebut mereka perkara meroyan, memekik di Dewan Rakyat. Tapi timbalan Speaker Dewan kata, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Maknanya, semua yang ada di Dewan Rakyat itu, parlimen itu, sudah pun dewasa, sudah berumur. Bahkan ada yang sudah tua pun, senior, warga emas. Sebenarnya pemikiran mereka tu jauh daripada dewasa. Tapi kadang-kadang mereka berfikir seperti kekanak-kanakan. Bukan berfikir, tindakan mereka seperti orang-orang yang masih belum dewasa, kanak-kanak. Sehingga berlaku adegan jerit sana jerit sini. Harap-harap tiadalah sampai adegan baling-baling kerusi berlaku. Di negara barat pernah berlaku adegan baling kerusi di Dewan Rakyat. Jangan sampai di Malaysia pula terjadi, itu memalukan. Karena untuk makluman Anda semua, rekaman perbahasan mereka di Dewan Rakyat itu ditayangkan secara live kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia juga menonton. Bukankah itu memalukan? Itu sebabnya timbalan Speaker Dewan kata, jangan perbodohkan diri sendiri. Susulan kekecohan yang sering tercetus di Dewan Rakyat, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Anor memberi ingatan kepada wakil rakyat supaya tidak memperbodohkan diri di khalayak ramai. Ramli mengingatkan ahli parlimen baik di pihak kerajaan maupun pembangkang supaya menjaga integriti sebagai ahli dewan dengan berbahas secara matang. Kata beliau, saya rasa yang berhormat semua sedia maklum. Integriti bukan sahaja hal berkaitan rasuah, tetapi juga cara kita bercakap dan berbahas, katanya. Bagi saya, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri kita di khalayak ramai. Baik di sebelah pembangkang dan kerajaan, kata Ramli lagi. Yang itu saya setuju. Memang betul apa yang dikatakan oleh timbalan Speaker Dewan Rakyat ini. Jadi yang lebih baik, lebih hebat lagi ialah, kata beliau, saya akan handle mengikut peraturan. Jika ada yang degil, saya tak peduli. Ya, setuju. Rakyat Malaysia kata, netizen kata, betul. Siapa yang tak ikut peraturan, apa mau takut? Pergi halau saja keluar dari Dewan Rakyat dan bagi dia rehat cukup-cukup, kata rakyat. Dan yang lebih bagus lagi, dia menegaskan, di sini saya laksanakan tugas, di luar kita kawan, kata Ramli. Bagus, itu prinsip yang bagus. Ada berapa komen daripada netizen tentang isu ini di Malaysia kini. Watchman kata, yang paling teruk di dunia. Kotaro Minami kata, ramai ahli parlimen yang memalukan, tak habis-habis mainkan isu berbau perkaman. Jenis bodoh habiskan duit rakyat saja, kata Kotaro Minami. Greket kata, dah lama aku tak peduli dan hormat kepada wakil rakyat yang suka pekik sana pekik sini ini, katanya. Mereka semua ni macam budak tadika saja, kata Greket. Buang mazah dan bazir duit pembayar cukai saja, katanya. Apa pula pendapat Anda semua? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Menjadi persoalan semula di media sosial hari ini ialah 2. Selepas PRK Sungai Bakap, apa jadi dengan Anwar Ibrahim? Karena kalau tak silap kita, Sungai Bakap ialah tempat kelahiran Anwar Ibrahim. Yang menjadi persoalan semula ialah adakah beliau akan pulang di tempat kelahirannya?
Perkara yang kedua persoalannya ialah, adakah Anwar Ibrahim akan mengambil keputusan meninggalkan kawasan Bukit Tambun untuk kembali ke Permatang Pau kalau sudah menang di Sungai Bakap? Adakah itu adalah petunjuk baru bahawa Anwar Ibrahim sudah mula diterima sehabis baik di Malaysia? Keputusan PRK Sungai Bakap akan jadi petunjuk Anwar kembali ke Permatang Pau. Saudara, PRK Sungai Bakap, keputusan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan menjadi petunjuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sama ada akan kembali bertanding di kerusi Parlimen Permatang Pau pada pilihan raya umum akan datang atau sebaliknya. Pengerusi Institut Darul Asian IDE, Muhammad Rizwan Othman berkata, hal ini menarik minat pemerhati kerana terdapat desas-desus Anwar akan kembali bertanding di kawasan yang pernah menjadi kerusi tradisinya itu. Sungai Bakap merupakan satu kawasan yang berdekatan dengan satu lagi kawasan parlimen yang penting, yaitu Permatang Pau. Itu antara perkara menjadi minat kerana terdapat desas-desus bahawa selepas ini, kawasan yang akan menjadi tumpuan untuk Perdana Menteri bertanding adalah Permatang Pau. Sudah tentu keputusan PRK ini ada impak sama ada dia kembali ke Permatang Pau atau ke kawasan-kawasan lain. Katanya pada sidang media, analisis survei lanskap persepsi rakyat menjelang PRK Dun Sungai Bakap di Shah Alam hari ini. IDE merupakan badan pemikir milik Kerajaan Negeri Selangor yang diterajui oleh Pakatan Harapan PH. Untuk rekod, Anwar yang kini merupakan ahli Parlimen Tambun memulakan kerjaya politik bersama UMNO setelah bertanding di Permatang Pau pada tahun 1982 dan mempertahankan kerusinya itu sehingga dipecat daripada parti itu pada 3 September 1998. Selepas itu, istrinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengambil alih kerusi tersebut pada tahun 1999 sehingga 2008 sebelum meletak jawatan untuk memberi ruang kepada Anwar bertanding pada PRK di kawasan itu pada Ogos 2008. Seterusnya Anwar mengekalkan kerusinya pada tahun 2013 sebelum hilang jawatannya sekali lagi setelah disabitkan bersalah dalam kes liwat 2 pada tahun 2015. Wan Azizah kemudian sekali lagi mengambil alih kerusi tersebut dan menang dalam PRK yang diadakan pada 7 Mei 2015. Bagaimanapun pada PRU 2018, anak mereka, Nurul Izzah Anwar, gagal mempertahankan kerusi berkenaan apabila tewas mengejut kepada calon Perikatan Nasional Muhammad Fawaz Muhammad Jan. Sebelum ini terdapat desas-desus Anwar mungkin kembali bertanding di Permatang Pau pada PRU akan datang sebagai usaha mengembalikan kekuatan PH di kerusi tersebut. Sementara itu, Muhammad Rizwan berkata sokongan pemilih Sungai Bakap kepada Anwar berada di tahap memuaskan. Sokongan kepada Anwar salah satu faktor gabungan Pakatan Harapan BN adalah kelebihan dalam PRK ini. Lebih 57% pengundi bersetuju Anwar sebagai pemimpin yang memperjuangkan rakyat, nasib rakyat Palestin. Sebanyak 64.4% pula berkata Anwar seorang pemimpin dikenali di peringkat antarabangsa. Manakala 57.8% percaya Anwar seorang pemimpin yang mampu menyatu padukan ke pelbagai kaum di Malaysia. Katanya isu subsidi diesel tidak begitu ketara di Sungai Bakap. Sebaliknya, pengundi cuma mempunyai sedikit bimbang kenaikan harga barangan ekoran penguatkuasaan subsidi diesel bersasar pada bulan lepas. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah, prestasi kerajaan perpaduan semakin mantap, kata Red Parrot, dan meyakinkan dan pembangkang dilihat gagal memainkan peranan sebagai check and balance. Pembangkang ketandusan idea konstruktif dan asik memainkan sentimen bangsa dan agama.
Kebimbangan tentang kedudukan Islam dan keistimewaan orang Melayu tidak berasas kerana ianya dijamin dan terpahat kukuh dalam perlembagaan persekutuan, kata Red Parrot lagi. Uda Bay 2028 kata, begitulah harapan penyokong-penyokong Pakatan Harapan BN. Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali bertanding di Permatang Paus semula. Kemenangan calon PH dalam PRK Dun Sungai Bakap akan menjadi kayu aras pulihnya sokongan kepada Pakatan Harapan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ini satu kejutan paling besar apabila Akmal Saleh, siapa tak kenal dengan Akmal Saleh? Akmal Saleh adalah orang yang pernah terkenal dengan kempen boykot. Baru-baru ini, sebentar tadi kemarin, Akmal Saleh mendedahkan bahawa beliau menerima ugutan. Apa cerita nih? Sampai beliau menerima ugutan. Siapa yang berani ugut pahlawan UMNO nih? Pahlawan muda UMNO ini, yaitu Akmal Saleh. Tapi kadang-kadang ya kita tengok dalam media sosial, Facebook, Instagram, X, Akmal Saleh, kita dapati memang kadang-kadang Akmal Saleh ini kerana masih muda akan menerjah saja di mana-mana yang dia hendak. Salah satu perkara yang paling dilihat dalam media sosial beliau yang boleh kata sebagai tindakan yang agak kasar ialah ketika beliau menerjah sebuah sekolah madrasah, kalau saya tak silap. Dan apabila beliau menerjah tempat itu, didapati tidak ada kerusi meja dan beliau sempat bertegang urat dengan ustaz yang ada di sana, sehingga itu menimbulkan pelbagai cerita di media sosial. Jadi hari ini siapa pula yang memberi ugutan terhadap Akmal Saleh ini, sehingga Akmal Saleh kata, jumpa di mahkamah, saya tidak takut pertahankan hak rakyat. Untuk yang ini kita sangat suka. Beginilah ciri pemimpin yang kita mahu. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan dan mempertahankan hak rakyat. Meskipun terpaksa jumpa diheret ke mahkamah, tapi tetap untuk mempertahankan hak rakyat. Itulah sebabnya Anda dilantik sebagai wakil rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh mendedahkan, beliau menerima ugutan daripada tauke sebuah kilang semalam. Wow, rupa-rupanya yang mengugut Akmal Saleh ini ialah tauke sebuah kilang. Wah, tauke sebuah kilang. Kilang apapun, kita tak pastilah. Beliau yang mesra disapa Dr. Akmal berkata, ugutan tersebut diterima melalui sepucuk surat daripada sebuah firma guaman yang mewakili tauke kilang tersebut. Jelasnya, ugutan itu ekoran tindakannya sebelum ini yang mempertahankan 15 penduduk kampung yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji selama 4 bulan oleh tauke kilang terbabit. Semalam kemarin saya dapat satu surat dari lawyer peguam daripada syarikat sebelum ini yang mengarahkan pekerjanya cuti tanpa gaji tanpa ada dapat apa-apa pampasan. Dalam surat itu, peguam syarikat berkenan meminta saya turunkan posting hantaran, minta maaf dan jika tidak, dia nak bawa kes itu ke mahkamah, katanya dalam satu klip video semalam. Bagaimanapun Dr. Akmal berkata, dia langsung tidak takut dengan ugutan berkenan dan sedia berlawan di mahkamah. Kata Akmal Saleh, saya nak bagi tahu kepada tauke kilang tersebut, nak suruh saya minta maaf, nak tuduh saya fitnah, saya tidak takut, kata Akmal Saleh. In your dream, kita jumpa di mahkamah. Hari ini, semalam, peguam saya akan hantar surat balas untuk lawan di mahkamah. Saya tidak pernah takut untuk melawan hak rakyat dan orang-orang di bawah ini, tegas Akmal Saleh lagi. Sebelum ini, Kosmo melaporkan Dr. Akmal memberi amaran kepada semua majikan serta tauke syarikat supaya tidak menindas orang kampung. Amaran tersebut diberikan selepas dia menerima aduan daripada 15 individu di kawasannya yang diarahkan oleh majikan mereka
supaya mengambil cuti tanpa gaji selama 4 bulan bermula 1 Julai ini. Jelas Ketua Pemuda UMNO itu perbuatan majikan tersebut seolah-olah menindas hak pekerja, dan beliau akan membantu pekerja yang ditindas itu untuk mendapatkan pembelaan yang sewajarnya di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.